Okey, kita masuk pada nota tata bahasa iaitu kata nama. Okey, lepas pada kita belajar ni untuk tata bahasa kita ada quiz So dengan betul cikgu mengajar dalam terbaki lagi dalam 40 minit lah sampai tu. Kita akan ada soal jawab dalam 30 minit lah cikgu mengajar. Semua perhatian semua untuk ambil perhatian dalam masa 30 minit sahaja untuk cikgu menerangkan kata nama kata nama. Okay, dalam dunia tata bahasa Melayu, okay, kita menggunakan tata bahasa Dewan lah. So inilah kita punya kitab bahasa kita. Kitab setiap ilmu tu ada kitab dia. So inilah kitab bahasa Melayu. Kita namakan sebagai tata bahasa Dewan ataupun kamus Dewan, sama dengan kataan kamus Dewan. So dia, kalau kamus Dewan tu kamus, dia bahasa. Tapi inilah tata bahasa Dewan. Tak pelik kita walaupun kita orang Melayu, tata bahasa kita pun banyak ke laut sebenarnya. Ke laut tu ialah itu bahasa pun bahasa rojak ke laut sama juga dengan bahasa Inggeris. Inggeris kita namakan sebagai grammar. Bahasa Arab kita nama nahwu. Tahu semua Bahasa Inggeris kita grammar, bahasa Arab nahwu, bahasa Melayu tata bahasa. Itu je. Beza dari segi perkataan bendanya sama, itu hukum bahasa. Okey, tentang hukum bahasa, hukum hakam bahasa lah. Kalau ini tak boleh, kalau ini tak boleh, macam itulah hukum agama, kitab Al-Quran dan hadis kan. Kalau hukum tata bahasa ni lah kitab kita Okey. Jadi dalam dunia bahasa Melayu ni pengenalan tentang tata bahasa, kita ada dunia bahasa Melayu SPM lah. Di peringkat SPM terbahagi kepada dua. Okey, terbahagi kepada dua iaitu kita namakan sebagai morfologi dan sintaksis. Okey, morfologi dan sintaksis. Ini soalan-soalan yang akan ditanya dalam SPM lah. Tata bahasa Melayu iaitu terbahagi kepada morfologi dan sintaksis. Apa itu morfologi? Morfologi ni ialah golongan kata. Okey, ini ialah golongan kata. Golongan kata saja. Kita daripada kecil kita belajar apa dekat tadika? Kita belajar abjad, kan? Kita belajar abjad A, ayam, B, bola, C, cacing, C, cicak gitu kan. So itu abjad yang kita belajar di peringkat prasekolah lah. Tadika ke, kemas ke, pasti ke kan. Kita kali ke, brown bunch ke kan contoh. Ini yang kita belajar lah kan abjad kan abjad kita belajar A, B, C lah. Jadi di peringkat sekolah rendah kita belajar A, ayam mengeja kan mengeja A, ayam. Lepas tu kita buat ayam makan nasi nasi ayam makan dedak kan itik contohlah kita buat ayat di peringkat sekolah rendah. Di peringkat sekolah menengah kita diajar, sebenarnya sekolah rendah dah ada lah kata nama kata kerja. Kita dah diajar pun masa PSR tu kata nama apa, kata kerja apa. Kita dah diajar. Okey, cuma di peringkat apa beza di peringkat SPM? Peringkat SPM ialah kita mendalami, mendalami cabang ilmu tu. Okey, cabang ilmu tu maksudnya segi golongan kata tadi, dalam kata tadi ada kata. Dalam kata ada kata. Okey, dalam golongan kata ni ada kata nama, kata kerja, kata aja, tugas. Dalam peringkat sekolah rendah, kita hanya diajar dalam ni je, golongan kata. Okey, di peringkat sekolah rendah. Di peringkat SPM, kita diajar pembentukan kata. Okey, kata tunggal, kata terbitan, kata majmuk, kata ganda. Adalah sikit ada dalam silibus. Adalah sikit dalam silibus sekolah rendah. Kata ganda dah ada sekolah rendah, kata majmuk semua dah ada. Cuma yang ada tak ada. Kalau sekolah menengah, kata tunggal. Ini di peringkat sekolah menengah. Okey. Itu katalah, okey. Yang sintaksis pula ayat. Okey, binaan ayat, ayat majmuk, ayat tunggal, ayat songsang, ayat biasa, pola ayat, jenis ayat, ragam ayat, bentuk ayat. Ini ialah semua kita panggil subtopik lah yang kita akan belajar sepanjang SPM. Ini subtopik. Tapi untuk kelas online ni hanya beberapa tajuk je lah cikgu sempat cover ada beberapa tajuk saja untuk sempat cover sepanjang kelas online sebab kita akan suka. Dan apabila suka, cikgu tak mengajar tata bahasa Apabila suka, cikgu tak ajar tata bahasa. Sebab tata bahasa ni cikgu bagi kepada cikgu Syafri, cikgu tuition malam. Okey, cikgu tuition malam ni akan ajar tata bahasa sepenuhnya. Cikgu bagi cikgu ajar karangan dan urusan.
Yang ajar pemahaman tu orang lain. Ada 3 cikgu bahasa Melayu. Nak memelayukan anda tu ada 3 cikgu. Bukan biasa-biasa. Ada 3 cikgu nak memelayukan anda. Okey. Jadi untuk online sajalah cikgu ajar tentang bahasa. Di peringkat dalam masuk kelas muka, cikgu tak sempat ajar tentang bahasa, cikgu ajar karangan je. Buat karangan, buat rumusan, macam tu. Okey. Jadi untuk hari ni kita nak pergi pada golongan kata. Kata nama je lah, kita pergi satu skop kecil je, itu kata kata nama. Okey, kata nama khas, kata nama an, kata ganti nama, kata nama terbitan masukkan ni taklah, cikgu pergi kepada kata nama terbitan saja ini. Okey, cikgu pergi kata nama terbitan. Kata nama khas, kata ganti nama dan kata nama terbitan. Kata nama tunggal, maju, ganda ni itu tajuk lain. Okey, cikgu masuk tajuk lain. Okey, jadi kita pergi kepada kata nama. Okey, kata nama. Okey. Nama. Okey, kata nama pula. Dibahagikanlah. Okey, cikgu ambil kata nama khas. Okey, kata nama khas ini ialah kata nama yang ada nama dia. Contoh, kucing. Kucing anda nama apa? Nama khas, nama khas. Apa nama-nama kucing biasanya? Cuba tulis nama-nama kucing anda kat chat. Siapa nama kucing dia? Kucing ke, nama apa dia apa? Hamster ke? Ada yang jaga buaya. Apa ginkgo biloba tu ke? Omel, nama Omel lagi yang apa? Oyen. Itulah nama-nama khas kepada Comel. Okey. Ada nama Mimi, Ricky. Itu nama-nama yang khas kepada haiwan lah. Kalau manusia ni lah nama-nama anda ni. Ikhwan, Syed, Arif, Saiful, Mio, Nakib, kan? Itulah nama-nama yang nama khas untuk manusia. Okey, kata nama khas. Kata nama khas. Okey. Kata nama am ialah semua. Kata nama am ialah semualah. Kita namakan sebagai ini ialah gelas. Okey, gelas. Tapi kalau kita namakan gelas IKEA, dia dah jadi nama khas. IKEA tu dah jadi besar. Gelas jadi kecil, tapi kalau nama gelas IKEA, kita akan sebut gelas IKEA tu namanya besar. Jadi nama khas. Kalau kita kata ni botol, ni balang, kan? Ni balang. Kalau kita balang krepek, itu dah dari nama balang krepek pisang. Itu dah jadi nama khas. Okey? Kalau balang krepek, krepek je lah dia umum. Okey? So itu ialah nama, kata nama am, semua nama. Okey, semua nama. Okey, kita masuk sedikit. Kenapa Allah kan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi? Siapa tahu? Ini berkaitan dengan kita punya tajuk. Kenapa Allah SWT melantik manusia menjadi khalifah di bumi? Itu Nabi Adam lah alaihissalam. Siapa tahu? Ada dinukilkan dalam Al-Quran tentang kenapa malaikat tanya, wahai Allah, kenapa engkau meletak manusia di muka bumi sedangkan kau tahu manusia ni akan berbuat kerosakan? Siapa tahu? Cepat tulis kat chat. Itu hadis kursi ke? Kita ingatlah hadis kursi ke Al-Quran? Tahu tak? Ingatlah. Siapa tahu? Cepat. Tulis kat chat. Siapa tahu? Kenapa manusia, kenapa Allah memerintahkan manusia menjadi khalifah di muka bumi? Mana ni? Mana ni Pak Ustaz? Ada. Ustaz Saiful. Ustaz Saiful. Ustaz Saiful, bagi tahu sikit Ustaz Saiful. Kenapa Allah melantik manusia menjadi khalifah di muka bumi? Boleh tak? Buka. Nak cakap ni boleh. Nak cakap voice. Boleh. Ada akal? Ya. Kerana ada akal. Okey, boleh diterima. Okey, ada kisah yang Allah tanya, hadis kursi tak saya cikgu kan? Yang Allah tanya wahai malaikat, apa nama barang tu? Kan? Diminta malaikat tu jawab apa nama barang tu. Kan? Dia kata pasti nama barang tu, mesti dia tunjuklah, contoh kursi dah dia kata. Malaikat, kamu tahu tak ni apa? Kamu tahu tak ni apa? Kan? Malaikat tak jawab. Siapa yang dijawab? Nabi Adam dijawab. Itu ialah
Apa ini ialah kekunci. Kan contoh kan. Ini ialah tertikus. Ini ialah tertikus. Kan mouse Ini ialah tertikus. Jadi itu kenapa orang kata ini kenapa aku melantik manusia menjadi khalifah kat muka bumi. Inilah kata nama, inilah benda yang dinamakan. Maksudnya Nabi Adam AS dapat menamakan bahan tu, benda. Dapat menamakan benda tu. Itu kenapa orang kata itu kenapa aku menjelantik manusia menjadi khalifah di bumi. Dia ada akal, betul juga. Dia ada pengetahuan tentang apa itu barang. Kan? Jadi sama juga di sini dalam kata nama ni. Dalam semua bumi kita ni ada semua nama, ada nama, semua ada nama. Kalau Rasulullah sendiri pun meminta kita kalau kita nak ada barang apa saja barang, kan Rasulullah namakan kuda Rasulullah nama sekian, pedang Rasulullah nama sekian, dia ada nama dia. Maksudnya semua perkara kat bumi ni ada nama. Kan kita pun ada nama kan, kenapa kalau kita meletakkan nama kepada barang-barang kita kan. Contoh kita letak telefon kita panggil Pompon contohnya kan, nama dia Pompon cikgu kan. Kita letak telefon senama dia Pompon kan, telefon saya cikgu ni kan. Cikgu namakan sebagai Pompon sebab nama dia ada nama kan. Maksudnya Rasulullah nak tunjuk kat sini bahawa semua perkara ada nama. Nama, okey. Nama haiwan tadi kan. Rasulullah ada nama kuda Rasulullah, nama pedang-pedang Rasulullah kan. Okey, jadi dalam kata nama ni ada kata nama yang hidup, ada kata nama yang tak hidup. Tak fikirlah sebenarnya yang tak hidup ni macam sekolah, universiti, itu nama-nama yang tak hidup Okey. Kata ganti nama. Okey, apa dimaksudkan kata ganti nama ni? Kita nak lama sikit lah kat ganti nama ni. Kata ganti nama ni dia ada yang paling penting. Dia ada dua lah. Ada dua. Kata ganti nama diri atau kata ganti nama tunjuk. Okey, tunjuk ni sama ada tunjukkan tempat di sana, di situ. Okey, di sana, di situ. Kalau kata ganti nama, tanya. Tanya macam contoh, siapakah? Di manakah? Kan? Apakah? Okey, kita tengok satu-satu je kata nama kata ganti nama. Okey, kita kata ganti nama. Kita pergi lama kat sini sebab sini antara soalan kuis dia. Okey, soalan kuis dia berkisah tentang kata ganti nama. Okey, kalau kata ganti nama tunjuk, okey, kita bagi berdua lah, tunjuk dan nama diri. Okey, tunjuk dulu maksudnya ini ialah gelas. Okey, ini ialah gelas, itu ialah slide. Betul kan? Kalau tunjuk sana, nak pergi mana? Saya nak pergi ke sana. Nak pergi mana? Tu saya pergi sini je. Tu situ tu sama tunjuk. Contohnya kan, tunjuk tempat. Okey? Tempat yang menunjukkan tempat. Kalau kata ganti nama diri, apa, siapa, manakah? Ditanyalah, tanya. Okay, kalau tanya tentang orang, siapakah yang pergi ke kelas? Siapakah? Apakah yang diajar oleh Cikgu Hana? Kan? Di manakah kelas diadakan? Okey, contoh. Kalau kita ganti nama diri orang, dia ada 3. Okey, 3, 1, 2 dan 3. Ingat kata ganti pertama, okey, pertama dan kedua ni ada di sini. Contoh, saya kata cikgu dan kamu ada dengan cikgu online sekarang. Okey, cikgu dan kamu tadi ada bersama kita. Okey, nampak? Kita punya pertama tadi saya, contoh cikgu, aku, beta, patik. Ini pertama. Maksudnya pertama tu ialah saya, aku, beta, patik. Okey. Kalau kedua ni orang yang ada sekali dalam kelas. Macam ni lah, dalam satu kelas kita lah, kelas cikgu kamu tadi. Kedua, saya, anda, kamu, kalian. Okey, maksudnya ada. Orang yang ketiga ni senang je. Orang yang kamu empat. Kamu empat ni senang sikit kan. Orang yang kamu empat, dia tak ada dekat kelas ni. Kau tahu dia tu bukan dia sama je. Dia sama. Okey, dia sama je. Dia tu pendek daripada perkataan dia. Beliau, mereka tu cikgu. Mereka pergi mana tadi? Tahu mereka tu pergi mana? Macam tu kan. Orang yang tak ada dekat sini. Dia tak ada dekat kita punya kelas, dia tak ada. Mana dia pergi? Mana kawan kamu tadi? Mana mereka tadi? Macam tu. Orang yang tak ada dalam kelas kita, itu ialah orang yang ketiga. Okey, maksudnya itu kalau kita kata ada satu, ada dua, ada orang yang ketiga. Yang ketiga tu lah dia tak ada dalam kita punya ni, tak ada. Ada tak ada?
Dia tak ada dalam kita punya kelas ni tak ada. Kalau kelas ni ada saya, ada awak, ada kamu, ada saudara. Begitu. Maksudnya yang pertama, kedua dan ketiga tadi dia tak ada. Ketiga tadi dia tak ada dalam kita punya kelas. Okey. Ketiga tadi tak ada dalam kita punya kelas. Okey, baik. Kemudian kita pergi kepada jelas itu ada nak tanya tak? Ada nak tanya? Sebelum cikgu pergi yang terakhir untuk pembelajaran kita hari ini, iaitu kata nama terbitan. Okey, kata nama terbitan. Kata nama terbitan. Faham tak ni kata ganti nama diri? Senangnya kan? Ingat itu je, ingat. Pertama, kedua, ketiga. Kata ganti nama diri orang. Kalau tanya, apakah siapakah? Kalau tunjuk, sana, sini, situ. Kalau umur, ini, itu. Okey, kata ganti nama. Sikit lagi. Senang tadi semua senang. 3 jam berapa jam kita ni kan? Cikgu tu nak rehat. Tak ada rehat pun. Pertama, kedua, ketiga. Ada nak tanya? Kenapa kita belajar pertama, kedua, ketiga ni? Sebenarnya benda ni sangat penting untuk anda menjawab soalan kata kerja pasif. Kejap lagi. Itu kita akan belajar next. Kita nak kena faham dulu. Kena faham dulu apa yang maksudkan pertama, kedua dan ketiga. Nak bagi faham yang kedua. Okey? Ada lagi sebenarnya pertama ni. Aku, saya, better, patih, hamba. Hamba rasa, hamba. Pertama. Ada banyak lagi contoh pertama ni. Hamba. Kami. Tulis sikit kami. Ada nota dia kat sini. Pertama ni kami. Siapa ada nota nak belajar ke? Pertama kami pun pertama. Okey, kami. Kami di sini. Kena cakap kami. Kami, kita. Tak ada dalam nota ni. Tulis kami, kita. Dia tak ada dalam nota ni. Tak ada nota ni tak ada lah. Kita dah buat satu hari tu. Okey, aku, saya, better, patih, kami, kita. Itu ialah pertama. Okey, kami, kita ialah pertama. Okey, kalau kedua, anda, saudara, awak, kamu, kalian. Tambah sikit. Kalian. Awak, anda, kamu, kalian. Itulah. Kalian, tambah kalian. Kalau ketiga, dia, ia, mereka, beliau, baginda. Baginda, lepas tu saya tak ingat. Baginda, kalau nama-nama pun dia kira ketiga lah, kan? Tapi kata ganti ni, baginda. Okey. Okey, tengok pada Dan, ada soalan? Kata nama senang kan? Senang je. Okay, kita pergi pada kata nama terbitan. Jadi nak pergi pada kata nama terbitan, kita memang kena cepat sikit lah ya. Okey, kata nama terbitan. Ini di bawah pembentukan kata. Okey. Okey, kata terbitan ni okey, nak bagi kamu faham je kat sini. Ada kata nama terbitan. Okey. Kata nama terbitan. Okey, kamu tengok highlight kat sini je. Dia kena kamu highlight kat sini je. Kat sini. Okey. Kat situ saja. Kita nak warna tadi. Cikgu nak kamu highlight di sini saja. Kamu nak bagi faham kat sini saja ni. Awalan kata nama, akhiran kata nama, apitan kata nama, sisipan kata nama. Okey, cikgu nak kamu fokuskan dekat sini saja. Ini ialah kata terbitan. Okey, kata terbitan. Apa dimaksudkan dengan terbitan? Okey, cikgu buat satu slide kat sini Apa dimaksudkan dengan kata terbitan? Okey, contoh. Okey, contoh cikgu keluarkan perkataan lulus.
Okey, cuba kamu bina kata terbitan yang keluar daripada perkataan lulus tadi. Daripada perkataan lulus tadi kan? Wah. Okey, daripada perkataan lulus, cuba kamu tulis apa? Bukan, keluarkan dekat chat. Okey, daripada perkataan lulus tadi boleh keluarkan apa dia punya kata terbitan yang boleh diterbitkan menggunakan imbuhan. Imbuhan dia banyak, imbuhan me, be, ter, ke, an, pe, an. Cuba. Kelulusan, okey, lagi. Lagi. Tulis kat chat cepat. Kelulusan lagi. Daripada perkataan lulus. Meluluskan lagi. Lulus. Diluluskan. Okey, bagus. Lagi. Terlulus. Terlulus ni je ada tak terlulus macam tak tempat terlulus. Lulusan. Okey. Okey, bagus. Kan meluluskan, kelulusan, diluluskan, lulusan. Okey, ini ialah lulus. Okey. Kalau cikgu kata perkataan apa cantik. Okey, perkataan cantik. Okey, cuba. Cantik. Kecantikan. Lagi. Mencantikkan. Lagi. Tercantik. Tercantik lagi. Lagi tak? Dicantikkan. Lagi? Cantik, kecantikan, mencantikkan, tercantik, dicantikkan. Itu. Okey, cantik. Okey, cantik ni cantik lah kan? Okey, cikgu nak tanya, adakah sama? Adakah sama perkataan kecantikan, mencantikkan, tercantik dan dicantikkan? Adakah sama? Sama tak maksud dia? Mio, sama tak Mio? Air. Mio, jawab sikit Mio. Mio, cuba buat ayat tercantik. Cuba buat ayat tercantik. Buka voice. Cuba buat ayat sikit tercantik. Ada tak? Boleh tak? Tak jumpa mic lah cikgu. Tak jumpa. Jumpa mic ke? Ada. Jangan orang dia tak bercakap. Ni, boleh tak Mia tu? Boleh tak Mia? Okey, dah. Boleh. Jumpa mic. Okey. Buat mic. Cuba buat ayat sikit. Tercantik. Bangunan kat LCC ialah paling tercantik di dunia. Di Malaysia salah pula. Di Malaysia. Paling cantik lah. Ayat tercantik. Kalau tercantik dengan paling cantik maksudnya sama. Okey, contoh kita kata bangunan KLCC merupakan bangunan tercantik di Malaysia. Boleh juga kita kata, okey? Tercantik. Atau kita kata emak saya ialah wanita tercantik dalam hidup saya. Kalau puji mak sikit, baru makan tengah hari sedap sikit hari ni. Kan? Pujilah mak sikit. Mak saya merupakan wanita tercantik yang pernah saya jumpa. Gitu. Barulah best. Kan? Okey. Itu contohlah. Inilah dinamakan sebagai kata terbitan. Okey, inilah dinamakan sebagai kata terbitan. Jadi daripada sini, kalau perasan kita ada kata nama terbitan hanyalah menerima imbuhan
ke-an dengan pe-an. Sekejap, cikgu warnakan. Cikgu highlight. Cikgu boleh highlightkan sekejap Ke Okey, cikgu highlightkan ke-an. Okey, kata nama terbitan adalah menerima imbuhan ke-an dengan pe-an. Contoh, ni semua kata nama. Yang lain, yang selain daripada imbuhan ke-an dengan pe-an ini semua ialah kata kerja. Okey, ini semuanya ialah kata ni. Kalau lulusan an ni pun kata nama. An sahaja. Okey, yang lain me, di, ter. Ini semua ialah kata kerja. Imbuhan kata kerja ataupun kata kerja terbitan. Okey, maksudnya kerja. Kan? Dia kan meluluskan, dia cakap ayat dia. Guru besar telah meluluskan permohonannya untuk masuk ke sekolah itu. Guru besar, dia mesti kerja yang dikerjakan oleh guru besar. Okey, guru besar telah meluluskan. Berbeza dengan kelulusan. Kelulusan ni, kelulusan pelajar itu melayakkan dia masuk ke universiti. Kelulusan akademik pelajar itu melayakkan dia masuk ke universiti. Maksudnya, kataan kelulusan ini boleh berada di hadapan ayat. Okey, kelulusan boleh berada di hadapan ini ialah kata nama terbitan. Okey, kata nama terbitan. Kita namakan sebagai dia kata nama terbitan. Okey, kalau kata nama terbitan. Okey. Kalau kecantikan pun sama. Kecantikannya, macam tu. Kecantikan pelakon itu tidak dapat ditandingi oleh pelakon-pelakon lain. Macam tu. Kan? Ini ialah maksudnya ayat itu dia boleh guna di hadapan ayat. Ni nampak ni. Perkataan ini boleh digunakan di hadapan ayat. Ini pun dinamakan sebagai kata nama terbitan. Ada satu lagi kata nama terbitan, dia menggunakan pe-an. Tak ada kat sini, tak ada pe-an. Ni contoh ayat lah kita contoh ayat. Okey, dia boleh berada di hadapan ayat. Kelulusan akademik pelajar itu melayakkan dia masuk ke universiti. Contoh kelulusan akademik pelajar itu melayakkannya memasuki universiti. Kan? Okey, so ini contohlah ayat yang mana kata kelulusan ini boleh berada di hadapan ayat. Berbeza dengan meluluskan. Meluluskan, diluluskan, mencantikkan, tercantik, dicantikkan, dia tidak boleh berada di hadapan ayat. Dia mesti ada di tengah ataupun di hujung ayat. Okay, sebab dia dalam konteks kata kerja. Okay, dia mesti ada pelaku dia. Dia mesti ada siapa yang dicantik tadi. Apa yang tercantik. Kalau mencantikkan, siapa yang mencantikkan? Contoh, emak mencantikkan ruang tamu kami menjadi istana. Contoh. Kan? Guru mencantikkan kelas ibarat sebuah rumah idaman. Contohlah. Ayat kata-kata itulah. Okey, lagi pe-an. Okey, contoh. Kalau pelulusan tak ada, kecantikan tak ada. Okey, kalau kataan pe-an. Okey, kita tengok kat sini. Okey, nampak Kalau perasan ni awalan kata nama, dia guna pe. Pe pun pe. Pelari, pelakon, pembaca, pendatang, ataupun juru. Juru terbang, juru tera, juru soleh, juru makeup, kan? Tata bahasa, kata susila. Ini semua ni kata nama. Okey, semuanya adalah kata nama. Okey, kata nama yang akhiran. Yang tadilah Encik kata lulusan tadi kan. Lulusan, an tadi. Pakaian, usahawan, budiman, seniman. Ini adalah akhiran. Okey, akhiran kata nama. Ada juga yang dia kata tadi pe-an dengan ke-an. Ni ke-an, pe-an. Okey, ini semuanya kata nama. Boleh berada di awal ayat. Boleh berada di awal ayat. Okey, yang sistem di tengah-tengah. Asalnya asalnya sering. Jadi seruling.
Dia tambah UL kat tengah-tengah ni. UL atau yang ini apa? Kelingking tu. Kelingking dari kelingking kan. Ada sisip kat tengah-tengah. Tak apa. Yang ini tak ada masalah. Ini sebab inilah perkataan-perkataan yang kita kata yang diterbitkan daripada perkataan lain. So, ini kita kena hafal ni. Perkataan-perkataan sisipan. Yang paling penting yang kat sini sebenarnya. Imbuhan pean, kean, imbuhan an di belakang atau man atau nasionalisme. Ya, nasionalisme, hedonisme, patriotisme, kat sini. Okey, kalau awalan pelakon, penyanyi, pendatang. Kalau juru terbang, juru bahasa, kalau tata susila, tata bahasa, tata tertib, kan? Yang tata. Okey, so inilah kata terbitan, kata nama terbitan. Okey, kata nama terbitan. Yang tadi saya kata betul tu itu yang di bawah kata kerja nampak? Ni mebedi ni kan? Mebedi. Nah ni, yang ini semua kata kerja. Yang ini semua kata kerja. Okey? Tapi hari ini kita nak fokuskan kepada kata nama sahaja. Kata nama sahaja. Okey. Okey, cikgu nak bagi satu kuis untuk anda jawab. Satu kuis dulu anda jawab hari ini sebelum kita akhiri kelas dia lagi. Untuk kamu jawab satu kuis lah, cikgu hantar ni. Kamu cuba jawab. Jawab je cikgu hantar. Kata nama terbitan. Okey. Cikgu mula lagi balik anda dulu, kata ganti nama lah. Dia kata nama terbitan. Okey. Buat kuis ni dulu. Cuba buat kuis ni. Kuis ni akan tamat esok, tapi cuba buat sekarang dulu. Takut ada masa ketika kamu tanya terus kat cikgu. Okey. So cikgu akan bagi akan bagi satu lagi kuis. Cuba jawab yang ni dulu. Okey, kata nama terbitan, kamu tekan link tu, masukkan kod tu. Kod dia 72417481. Cuba, cikgu bagi link dekat grup. Kamu dah rasanya apa dah? Cuba buka, cikgu buka dari sini Cuba jawab soalan kuis. Kata nama terbitan. Betul tak semua? Okey, dah ada yang cuba jawab. Khaira Zahira Farid. Cuba jawab. Cikgu nampak dari sini Partisipan. Dia shuffle soalan ni shuffle. Maksudnya dia takkan sama bincang ke juga boleh. Dia soalan satu lain soalan dia. Ada 20 soalan cuba jawab. Nanti kita bincang jawapan ni minggu hadapan. Minggu hadapan. Sekolah minggu hadapan ada. Mana lagi? Tak masuk lagi yang lain? Masuk-masuk. Dia tak masuk. Boleh kan? Ada masalah kita tanya cikgu? Okey, dah masuk dah semua. Okey, ada yang dah jawab. Zahira, Aini, Dennis Aiman, Farid, Soleha, Bila Mio, Mio dah salah dua dia. Saya, Anggap, Alwi. Mama Ibu ada salah satu dah tu. Khaira ada salah satu. Ada siapa?
Ada 20 soalan. Keruk lah mata jawab ni semua. Dia boleh betulkan masalahnya, dia boleh edit. Kalau salah dia boleh edit semula. Rasanya dia mudah tak apalah. Kalau saya nak edit, edit lah semula je Pak. Jawab sampai betul semua. Dia paling cepat jawab, markah dia lagi tinggi. Ini yang tinggi sekarang Zahira. Zahira dah selesai dah. 90%. Jadi Aiman nombor 2, Aini nombor 3. Dengan salah kemajuan dan dengan selalu terakhir.
Salah ke? Ya, jadi kalau dia masuk supaya tak ada Gmail. Sebab telefon dah ada ni daftar Gmail. Ada Gmail kat telefon. Memang dia auto ada yang telefon dia tu memang dia tak ada Gmail. Dia guna entahlah, mungkin ada yang jadi cloud apa dah entah kalau iPhone juga apa tak tahu. Jadi yang macam tu. Okey, semua dah selesai. Okey, cikgu bagi satu lagi quiz kamu buat sepanjang di rumah nanti. Itu sikit je, quiz tu dalam 10 soalan je. Okey, boleh siapkan mana yang ni kita masa kita dah tamat. Kita bincang jawapan di minggu hadapan. Okey, kita bincang jawapan di minggu hadapan insya-Allah. Kita tutup kelas kita boleh semua. Ada soalan lain? Saiful boleh masuk dah Saiful? Boleh tak? Saiful boleh masuk tak? Ada, okey. Boleh jawab dah. Sampai esok dah. Ni quiz, dua quiz ni. Cikgu hantar satu lagi quiz sampai esok. Cikgu dah hantar juga dalam buku tu tentang arahan tugasan pembentangan. Okey, tentang arahan pembentangan. Jadi tengoklah. Kita tutup dulu kelas kita dengan tasbih kafar dan suratul as. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.